berbincang tentang topik-topik mengenai kesihatan. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesihatan kulit wajah dan tajuk kita pada kali ini ialah tentang nampak tua sebelum usia. Dan bersama saya pada hari ini skin expert kita iaitu Puan Nurul Husna binti Sanif, iaitu Senior Beauty Consultant daripada Dermal Clinic. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih. Okay. Untuk pengetahuan semua, Dermal Clinic ialah merupakan skin specialist center yang boleh menyelesaikan masalah kulit anda. So kalau ada yang stres tentang masalah seperti jerawat, ceragat, parut ataupun eczema, bolehlah datang ke Dermal untuk dapatkan rawatan. Okay, kita tak nak buang masa lagi, so let's jump to our main topic. Okay, Puan Husna, penuaan itu sendiri adalah satu proses yang normal kan, sebab kita semua tak akan muda selamanya, dan kulit wajah adalah antara yang paling ketara menunjukkan perubahan. Jadi Puan Husna, boleh tak sebagai seorang skin expert, Puan Husna ceritakan apakah perubahan yang akan berlaku pada kulit wajah kita apabila kita semakin meningkat usia? Okey, penuaan ni adalah salah satu keadaan di mana secara natural ataupun semula jadi yang semua orang akan laluinya. Okey, cuma bila kita tua sebelum usia itu yang semua orang takut dan tak nak sebenarnya berlaku dekat kulit. Okey, Liana sendiri pun tak nak kan? Memang tak nak, tapi dia akan berlaku juga. Ya, akan berlaku juga. Cuma kita kena tahulah bila kita dapat tahu faktor-faktor yang boleh menyebabkan penuaan itu berlaku dekat kita punya kulit, kita boleh kawal ataupun lambatkan proses itu. Okey, so selalunya bila berlakunya penuaan dekat kulit, yang paling ketara yang kita akan nampak dekat wajah kita lah atau kulit muka kita. Okey, sebab kulit muka ni adalah orang kata macam first impression orang. Bila kita jumpa dengan orang, kita akan tengok muka dia dulu, betul tak? So kita akan nampak dia punya kulit muka dia dulu. So daripada kulit muka tu kita tahu usia ataupun kita boleh tengok, boleh teka usia seseorang itu. Okey, so perubahan ketara yang akan muncul dalam peringkat awal bila kita nampak berlakunya penuaan dekat kita punya kulit adalah of course lah bila munculnya garisan halus ataupun kedutan-kedutan, wrinkles lah, kedutan-kedutan di muka. Kita nampak kulit tu nampak kusam, nampak tak berseri, okey, nampak kering. Itu adalah perubahan yang paling ketara ataupun yang senang semua orang boleh nampak dengan mata kasar secara fizikal. So Puan Husna, pada usia bilakah proses penuaan ni pada kulit wajah kita akan start berlaku? Okey, kalau ikut secara fakta, bagi wanita yang berusia 25 tahun ke atas, kulit wanita ni akan mula nampak perubahan dekat dia punya kulit, okey, proses penuaan. Sebab wanita ni bila dah meningkat usia 25 tahun, dia punya collagen, tahap collagen ataupun elasticity skin, ketegangan kulit itu ada mula start menurun. Bukan menurun secara banyak, tapi dia mula start menurun. Kalau kita tengok graf tu, dia akan mula start menurun. So bila dia dah hit umur 30, 35 tahun, dia akan nampak perubahan kulit ketara lah that time. Okay? Tapi kalau ikutkan bagi lelaki dan juga wanita yang kita ambil secara orang kata graf yang average, yang normal, ada 30 ke 40 tahun, kita akan nampak perubahan kulit dia daripada segi penuaan. Boleh nampak kulit dah mula start kusam, dah mula ada tumpuk-tumpukan yang jelas, contohnya macam pigmentasi, iaitu jeragat lah, jeragat, kedutan, garis-garis halus. Kalau sebelum tu masa muda dulu, kalau senyum ke buat expression muka ke, kita ada kedutan tapi tak ketara. Tapi bila dah meningkat usia ni, collagen dah mula start hilang, elasticity dah mula start menurun, kita senyum sikit, kita buat expression kerut muka sikit pun kita dah nampak kedutan dekat kita punya muka. Maksudnya proses tu mula berlaku pada usia 25 tahun, tapi yang kita jelas nampak dia punya sign-sign tu umur 30 dan ke atas. Betul, 30 dan ke atas. Okey, faham. Tapi kan Puan Husna, ada orang tu dia sesetengah golongan lah, dia nampak lagi tua daripada usia dia, dan ada juga orang yang dia boleh kekal awet muda. Ada yang macam kalau dia jalan dengan anak-anak dia tu, dia dia dengan anak-anak dia, kita rasa macam sebaya kan. So persoalan saya, mungkinkah ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kulit kita ni jadi lebih cepat tua? Okey, betul. Memang ada banyak faktor yang macam awal tadi saya dah cakapkan.
bila kita dapat tahu faktor ataupun punca-punca yang boleh menyebabkan penuaan berlaku dekat kita punya kulit, kita boleh kawal dan kita boleh kurangkan risiko untuk kulit kita ni nampak cepat berusia. Okay? So bila kita kawal daripada peringkat awal, bila kita dah mencecah umur yang saya sebut tadi 25 tahun, 30 tahun, kita akan still nampak muda, betul tak? Okay. So faktor-faktor yang selalunya menyebabkan kulit kita ni nampak cepat berusia, of course lah, ini disebabkan cahaya matahari. Secara normal sebenarnya peringkat awal untuk orang kata apa, nampak penuaan kulit kat kita punya kulit ni, the big factor is cahaya matahari tu sendiri. Okay, sebab setengah orang dia punya faktor pekerjaan, faktor lifestyle dia banyak terdedah ataupun memaksa dia untuk bekerja dan duduk di bawah cahaya matahari terlalu lama. Okay, kita tahu kan cahaya matahari ni dia mempunyai UV light ataupun ultraviolet, okay? Sinaran radiasi yang sangat-sangat tinggi, which is UV light ni bila dia masuk tembus ke kita punya permukaan kulit, okay, dia akan rosakkan kita punya collagen ataupun elasticity skin. Dia rosak dan pecahkan kita punya collagen dan elasticity skin. Itu yang menyebabkan kita punya jaringan-jaringan kulit kita menjadi longgar. So bila longgar, elasticity skin dah tak ada, dah kurang, collagen pun dah rosak, okay? Itu yang menyebabkan kulit kita mula start jadi kurang collagen, kulit dah hilang ketegangan. Lepas tu yang mula nampak wrinkles, yang mula nampak kedutan, ataupun kita punya kulit nampak sagging, jatuh kan, and then kusam, kering. Dalam masa yang sama dia bagi kulit kita gelap lah. Okay? So bila sinaran matahari tembus ke dalam kulit kita, dia akan menghasilkan satu lagi sel, iaitu sel melanin yang menghasilkan tumpukan-tumpukan ataupun pigmentasi. Pigmentasi ni akan menunjukkan kulit kita nampak lagi berusia daripada umur kita yang sepatutnya. Selain daripada faktor cahaya matahari, faktor tabiat buruk kita juga. Setengah orang dia suka merokok. Okay. Bukan kata perokok saja, orang yang bau asap rokok tu pun sendiri akan terdedah. Boleh expose, okay? Sebab asap rokok tu dia mengandungi banyak bahan kimia, okay? So bila orang yang merokok, tak lagi orang yang merokok lah, orang yang merokok dan juga orang yang bau asap rokok tu, dia akan terdedah kepada radikal bebas yang ada dalam asap rokok tu sendirilah. So bila kita banyak asap rokok, rokok ni akan masuk, asap rokok ni akan masuk dan akan rusakkan sistem sel kulit kita lah. Okay? So antara kandungan yang boleh menyebabkan kulit kita nampak tua sebelum usia lebih cepat tu adalah kandungan nikotin yang terdiri yang sangat tinggi dalam rokok sendirilah, yang boleh menyebabkan kita punya sistem pembuluh darah kita jadi sempit. So bila sistem pembuluh darah dalam kita punya darah jadi sempit, oksigen tak sampai dengan cukup dekat kita punya kulit, tak boleh nak transfer nutrisi, vitamin yang cukup dekat kita punya kulit. Itu yang menyebabkan kulit kita nampak kering, nampak kusam. So bila nampak kering, nampak kusam, dia rosakkan sel-sel kulit. Itu yang menyebabkan kulit kita nampak lagi berusia ataupun nampak cepat tua lah. Wrinkles semua tak ada. Okay, and then another of ingredient selain daripada nikotin tu, ada lagi ingredient yang boleh merosakkan kita punya kulit. Bukan kata boleh merosakkan kulit kita bagi nampak kulit kita tua, dia boleh menyebabkan kanser kulit. Itu kandungan niacinamide dan juga tam. Dia boleh merosakkan kita punya sistem sel kulit dan boleh menyebabkan kanser kulit kat kita punya kulit. Okay, bahaya. Okay, so kalau macam matahari, merokok, lagi satu kandungan alkohol. Kalau banyak semua orang suka minum alkohol terlalu banyak, itu pun salah satu faktor juga menyumbang kepada kulit kita nampak lebih tua daripada usia lah. Sebab dalam kandungan alkohol dia tinggi dengan tahap alkohol tu yang boleh merosakkan kita punya, dia menghasilkan radikal bebas, sama macam rokok juga. Dia menghasilkan radikal bebas dan boleh merosakkan vitamin A, vitamin B dan juga vitamin C, which is benda tu adalah vitamin dan vitamin sebagai antioksidan yang boleh bagi kita punya proses penuaan jadi lambat. Okay, alright. So kalau kita dapat elakkan tabiat-tabiat buruk ni, okay, lifestyle kita dapat ubah, kita dapat change, kita akan dapat memiliki kulit yang muda. Okay, kulit yang muda, awet muda lah. So tak nampak tua sebelum usia. So persoalan saya yang seterusnya yang berkaitan dengan yang golongan awet muda tadi lah. Mungkinkah ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk melambatkan proses penuaan kulit wajah? So mungkin sebagai seorang skin expert, mungkin Puan Husna boleh share kepada kita semua. Okay,
macam saya cakap daripada awal tadi, kalau kita dapat tahu ataupun kita tahu punca-punca ataupun risiko yang boleh menyebabkan kulit kita boleh cepat nampak tua, so kita boleh defisitkan ataupun kurangkan ataupun elakkan, so kita akan dapat kulit kita nampak lebih muda daripada kita punya umur lah sepatutnya. Okay, so antara benda yang kita boleh elak ataupun boleh buat untuk elak supaya kulit kita tak nampak tua sebelum usia, of course lah, kalau boleh avoid duduk dekat bawah matahari terlalu lama lah. Yang elakkan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan sun exposure terlalu lama, sebab macam saya cakap tadi, cahaya matahari ni dia punya radical bebas dia, radiasi dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat dalam, sampai boleh hit kita punya lapisan kulit yang paling dalam sekali, rosakkan kita punya collagen, elasticity. So kalau boleh avoid lah. Tapi kalau setengah orang dia punya lifestyle dia, cara hidup dia, pekerjaan dia memang mendesak dia untuk duduk di bawah matahari terlalu lama, sebab itu kita sarankan patient kita ataupun orang luar untuk banyak menggunakan sunscreen ataupun sunblock. Okay, guna tak sunscreen, sunblock? Okay. Sunscreen dengan sunblock ni dia membantu untuk kita pun reflect balik, tapis balik sinaran cahaya matahari ataupun blockkan balik UV tu. Okay, so banyak pakai sunscreen. Lagi satu, moisturizer, sebab cahaya matahari juga dia akan boleh bagi kulit kita jadi kering. So letak moisturizer banyak-banyak dekat kulit lah. Okay, salah satu faktor yang boleh menyebabkan kulit kita nampak tua bila kulit kita kurang air ataupun terhidrasi, maknanya kurang air, badan kita disejat air banyak. Okay, so kurang air banyak, so kulit kita akan menunjukkan kulit kering, kusam. So kulit kering dan kusam tu, itu yang menyebabkan kulit kita nampak lagi tua lah daripada usia. Okay, selain daripada penggunaan elak daripada cahaya matahari, penggunaan sunscreen ataupun sunblock, okay, ubah cara pemakanan lah, pola pemakanan. Okay, sebab setengah orang dia suka makan benda yang macam fast food, benda yang sekarang kan banyak menyebabkan kita tua juga. Betul, sebab kandungan gula yang terlalu tinggi, kandungan minyak yang terlalu tinggi ataupun kandungan garam yang terlalu tinggi dalam badan boleh menyebabkan badan kita tak cukup nutrisi. Okay, so bila tak cukup nutrisi, saya cakap tadi, obesity akan berlaku. Okay, so badan kita akan jadi tak sihat lah. Bila kita tak sihat, kita akan nampak lagi berusia daripada kita punya umur. Okay, so kita punya vitamin tak cukup. So bila vitamin tak cukup, kulit tak dapat nutrition yang cukup. So bila tak dapat nutrition yang cukup, kulit akan nampak besar, nampak tak sihat, nampak tak bermain, tak seri. So menyebabkan kulit kita lagi nampak cepat berumur daripada sepatutnya lah. Okay, selain pada change pola pemakanan, banyakkan makan benda-benda yang serat tinggi lah, macam yang tinggi dengan glycemic, macam ada serat, sayur-sayuran, buah-buahan, okay, benda-benda yang macam tu lah. Kandungan yang tinggi dengan oksida, contohnya macam buah orange, strawberry, benda yang berries, buah-buahan yang berries, benda tu dia tinggi dengan oksida. Okay, so benda-benda tu dapat support balik ataupun kurangkan balik radical bebas yang masuk dalam badan kita. Sebab bila kita kena benda-benda radical bebas ni, bukan kata cahaya matahari saja, cahaya lampu, kadang-kadang kita memasak kan, ada heat tekanan haba kan, itu kita panggil IRA, infrared radiation. IRA ni pun boleh rosakkan sistem sel kulit kita. Hari-hari kita hadap memang makin lama. Ya, betul. Sebab banyak patient yang datang dekat sini, dia cakap saya tak ada dalam pada matahari, duduk kerja dalam office, duduk rumah, kan. Tapi bila kita tanya dia banyak menghadap komputer tak? Banyak menghadap komputer. Komputer pun boleh? Ya. Itu kita panggil HTVL, tenaga cahaya lampu yang tinggi, visual light. So dia mengeluarkan blue light, which is blue light sebenarnya dia lagi kuat daripada UV light tau. So dia akan menghasilkan, kita panggil tekanan oksidatif. Tekanan oksidatif dalam badan ni dia akan menghasilkan kata radiation yang banyak ataupun radical bebas yang banyak, which is badan kita tak boleh nak tampung dan tak boleh nak naturalkan balik benda tu. So benda tu akan merosakkan kita punya antioksidan secara semula jadi dalam badan, yang menyebabkan kulit kita nampak cepat tua lah. Sebab tu kena banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi dengan oksida. Okay, selain daripada pemakanan, banyakkan juga minum air. Sebab kalau kita tahu badan kita, kulit kita ni perlukan air 70%. 70%. Nak pula sekarang cuaca panas, betul tak? Okay. So bila badan kita kurang air, dia kita punya blood system ataupun kita punya condition, organ dalaman badan kita ni akan jadi likat ataupun pekat bila air kurang.
kurang. Okay, bila air kurang, so benda tu akan menyebabkan kulit kita terhidrasi. So bila berlakunya proses dehydration skin ataupun kulit terhidrasi, kulit kita akan jadi kering dan kusam. So garisan-garisan halus, kedutan cepat muncul dekat kita punya permukaan kulit lah. Okay, sebab tu kena konsum air berlebihan lah. Okay, alright. Selain daripada konsum air banyak, skincare, penggunaan skincare pun sangat-sangat perlu ataupun sangat-sangat penting lah. Banyakkan pakai skincare yang gentle, yang ada asid yang mild, yang lembut dekat kita punya kulit, supaya asid-asid ni dapat membantu untuk exfoliation, yang mana menghasilkan penumpasan secara lembut dekat kita punya kulit. Okey, so membuang kita punya sel-sel kulit mati. So bila diangkat sel-sel kulit mati, garisan-garisan halus tu akan nampak lebih halus lah dekat kita punya kulit. Okey, alright. Selain daripada skincare yang betul, elakkan menggunakan skincare yang ada bahan-bahan yang bagi pedih kita punya skin ataupun rasa burning sensation, rasa terbakar, sebab benda tu akan menyebabkan kulit jadi lagi kering dan wrinkles senang muncul dekat kita punya kulit. And then selain daripada itu, elakkan melakukan banyak expression muka. Contohnya macam setengah orang kan suka kerutkan mata, cuba kerutkan mata, nampak tak ada wrinkles kan. Okay. Yang ni kita sebenarnya penuaan ni dia ada dua peringkat tau. Untuk wrinkles, dia ada dynamic wrinkles dan juga kedutan secara kekal. Apa bezanya dynamic wrinkles dengan kedutan secara kekal ni? Dynamic wrinkles ni adalah kedutan sementara. Mana bila kita buat expression senyum, ada wrinkles kan kat mata semua, itu adalah secara sementara. Tapi benda ni sebenarnya akan menjadi lagi dalam, bila kita meningkat usia. Tapi kita jenis orang yang suka marah, betul tak? Suka marah mesti nak kerut je muka kan. So bila kita suka marah, benda tu akan jadi kekal lah. Lama-lama bila kita dah tua, benda tu dia akan jadi kekal dan akan nampak line lah. Okay, alright. So elakkan melakukan banyak expression. Kalau macam terdedah kepada benda-benda yang cahaya lampu tinggi ataupun matahari, nak elakkan berlakunya kedutan dekat area mata, pakailah sunglass. Betul. So kita kurang nak buat kedutan macam tu. Okay, so yang tu akan mengelakkan berlakunya pembentukan wrinkles dekat area mata lah. Okay. Selain daripada tu, kurangkan aktiviti ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita stres lah. Okay, sebab stres ni kita tahu bila kita stres, kita akan mula start buat benda-benda yang bad habit. Okay, pemakanan tak jaga, lifestyle pun tak terjaga. Itu yang menyebabkan orang kata apa, badan kita mula start orang kata menghasilkan kurang collagen, kurang penghasilan vitamin yang cukup. Itu yang menyebabkan kulit kita nampak lagi tua daripada usia lah. Okay, banyak senyum lah. Kan orang cakap kan, awet muda senyum banyak kan. Okay, so bila kita senyum, kita bebas daripada stres. Okay. So tips ni tadi pakai sunblock, lepas tu jaga makan, minum air, lepas tu elakkan stres, skincare yang betul, elakkan stres, dan banyakkan senyum. Senyum. Betul. Okay, so point. Di Dermalink Clinic sendiri, adakah sebarang rawatan ataupun produk yang boleh bantukan kita untuk meremajakan kulit? Okay, of course lah, sebab kita skin specialist, betul tak? Mesti ada rawatan-rawatan yang boleh membantu untuk kurangkan masalah-masalah penuaan. Okay, alright. Sebelum saya go to dengan rawatan-rawatan yang ada dekat Dermalink, saya nak beritahu apa yang perlu kita buat bila kita nak meremajakan kita punya kulit. Rawatan apa yang sesuai, bahan apa yang sesuai. Okay, alright. So macam saya cakap tadi, kita gunakan skincare yang betul, dan kalau boleh pakai sunscreen atau moisturizer dengan banyak. Kalau nak cari rawatan-rawatan yang boleh nak menghalang penuaan ni, rawatan-rawatan macam chemical peel, rawatan-rawatan yang boleh menghasilkan exfoliation, penumpasan kulit secara lembut. Okay, bila kita buat penumpasan kulit secara lembut, kalau orang yang ada tumpukan gelap dekat kulit macam pigmentasi ni salah satu faktor aging skin berlaku lah kulit. Okay, so kita boleh lighten atau cerahkan balik kita punya pigmentasi. Okay, so cari bahan-bahan yang ada chemical exfoliation secara lembut ataupun rawatan-rawatan yang melibatkan macam laser. Okay, itu adalah kaedah-kaedah rawatan yang boleh membantu untuk melambatkan proses penuaan ataupun against skin aging problem lah. Okay, kalau di Dermalink, antara rawatan-rawatan yang kita suggest dekat kita punya patient
kita ada banyak perawatan. Okay? Tapi normally bila patient datang, kita akan buat skin analysis dulu dekat patient. Kita akan check dan kita akan tanya dia punya lifestyle, penggunaan skincare dia, supaya bila kita nak suggest perawatan yang sesuai dekat patient, kita tak suggest perawatan yang orang kata sebenarnya patient tak boleh buat. Okay? So kita kena tahu. Sebab setengah orang faktor penuaan yang berlaku dekat kulit dia adalah disebabkan mungkin disebabkan faktor pekerjaan. Macam saya cakap tadi, pekerjaan dari awal terdedah pada banyak benda-benda yang boleh merosakkan kulit lah, cahaya lampu, cahaya matahari. Ataupun setengah orang disebabkan faktor skincare dia sendiri, penggunaan skincare yang silap. Okay? Alright. So, dan juga tengok umur patient. Contoh kalau rawatan-rawatan berat macam laser semua, ada setengah kulit aging skin, kita tak boleh buat laser dekat dia. Kita kena buat rawatan-rawatan yang lebih kepada hydration. Sebab bila kita dah meningkat usia, badan kita dah kurang air, kita akan melalui proses dehydration yang sangat-sangat ketara lah. Okay? So antara rawatan yang sesuai, dekat sini kita ada rawatan hydrofacial. Di mana rawatan hydrofacial ini dia memberi rawatan 3 teknik yang berbeza, iaitu kita ada rawatan eksfoliasi, okay, pengelupasan kulit secara lembut, and then extraction, iaitu kita buang segala benda yang tersumbat dekat dalam kita punya pores lah, whiteheads apa semua, and then infusion, kita masukkan solution ke dalam kulit. So rawatan hydrofacial ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada kelembapan kulit. Tapi sebabkan teknik yang kita gunakan dalam hydrofacial itu adalah untuk suction, teknik suction, dan kita ikut lymphatic system, lebih kepada lifting. Bila kita buat semua naik ke atas, so dia akan membantu daripada segi aging problem, sagging, wrinkles, semua dia akan membantu. And then solution yang kita pakai itu concentration dia sangat-sangat pekat. So bila pekat, bila kita infuse masuk ke dalam kulit, dia memberi kelembapan yang sangat-sangat tinggi lah, highest concentration dekat dalam kulit. So bila penyerapan tu tinggi, itu yang membuatkan kulit nampak fresh, segar dan nampak lagi lembab lah. Okay, so dia boleh against you punya aging problem, and then lighten you punya pigmentation, mencerahkan you punya masalah ceragan. Okay, itu adalah antara satu rawatan yang ada dekat Dermaline. Selain daripada itu, kita juga ada rawatan-rawatan intensif, rawatan-rawatan berat juga, macam laser. Okay, macam kat sini kita pakai resurface machine, resurface laser. Okay, di mana machine ini akan membantu daripada segi orang yang ada masalah wrinkles ataupun kedutan halus, ataupun masalah parut-parut yang lekuk dalam. Terus setengah orang bila dia nampak ada naik jerawat, dia jadi parut lekuk semua tu kan, kulit dia nampak lagi berusia kan, nampak lagi tua daripada sebelum usia kan. So rawatan laser ni sangat membantu lah, sebab laser ni akan membantu untuk resurface balik dia punya new skin cell. Okay, so it helps untuk promote collagen balik dekat bawah kulit. So bila helps membantu promote balik collagen, ketegangan kulit ada, of course kulit akan nampak lagi muda daripada usia lah. Okay, itu adalah rawatan-rawatan yang ada di Dermaline. Ada banyak lagi rawatan dekat Dermaline. So kalau ramai orang nak tahu, boleh datang ke Dermaline. Kita akan suggest rawatan yang sesuai ikut dia punya kulit. Betul, sebab different orang, different skin structure kan. So kalau nak tahu sendiri apa yang sesuai untuk anda, datang sendiri ke Dermaline Clinic kan. Okay, untuk pengetahuan semua, Dermaline akan turut serta dalam PhysioGo Health Day yang akan berlangsung pada 17 Jun di PhysioGo Ostia Bangi. So mungkin Puan Husna boleh cerita apa aktiviti menarik yang akan berlangsung di booth Dermaline pada hari tersebut? Okay, pada 17 hari bulan 6 ni, 17 Jun 2023, Dermaline ada buka booth dekat Ostia Bangi, di mana kita akan buat aktiviti skin analysis kulit dekat sana. So siapa-siapa yang rasa nak mendapatkan nasihat tentang kulit boleh datang, sebab kita akan buat skin analysis dan juga sesi consultation, iaitu sesi konsultasi tentang kulit secara percuma. Okay, dan kita juga ada bagi voucher dan juga sampel skincare secara percuma lah dekat mana-mana pengunjung yang mengunjungi booth Dermaline. Menarik kan? So jangan lepaskan peluang untuk datang ke booth Dermaline pada hari tersebut tau. So jadi sampai sini saja segmen Hanya Expert bersama Dermaline. Terima kasih Puan Husna kerana sudi bersama kami. Banyak input yang kami belajar pada hari ini. Okay, dan terima kasih juga kepada anda kerana sudi menonton, dan kita jumpa lagi untuk segmen Tanya Expert yang akan datang.